warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam keluarga Malaysia. Saya ucapkan kepada semua hadirin. Dan jatuhkan juga kepada ahli-ahli panel undangan kita pada hari ini. Topik forum kita pada hari ini ialah teknologi komunikasi. Sebelum saya memulakan perbincangan pada hari ini, saya Muhammad Faizullah bin Mazlan selaku moderator perbincangan hari ini ingin memperkenalkan ahli-ahli panel kita kepada anda. Bersama saya adalah 3 orang ahli panel yang tidak asing lagi. Baiklah, sebelah kiri saya ahli panel kita yang pertama, Puan Tiru Ali Alsi, anak perempuan Ola Kanadan, seorang pegawai Jabatan Pendidikan dan telah berkhidmat lebih kurang 10 tahun. Selamat datang, saya ucapkan kepada Puan Alsi. Seterusnya, ahli panel kita yang kedua, lagi bergaya, Cikgu Abu Hadi bin Abu, merupakan seorang guru di Sekolah Menengah Indra Mafaka dan telah berkhidmat selama 15 tahun. Selamat datang, saya ucapkan. Dan di ujung sana, nampak pemalu tapi peta berkata, Saudara Nik Muhammad Kamil bin Nik Muhammad merupakan seorang mahasiswa yang sedang menuntut di Universiti Utara Malaysia. Selamat datang juga, saya ucapkan. Sebelum saya memulakan perbincangan ini, izinkan saya mengupas sedikit tentang tajuk forum kita pada hari ini, iaitu teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi adalah satu istilah yang menggambarkan saling hubungan antara manusia yang berlandaskan kepada teknologi sebagai alat bantu gerak sesuatu maklumat, mesej, pesanan, perasaan atau fikiran supaya disampaikan dengan jelas dan tepat kepada penerima. Boleh juga ditakrifkan sebagai sesuatu yang mendorong kepada saling hubungan antara manusia dalam kehidupan seharian. Seperti yang kita sedia maklum, negara sedang mengalami endemik COVID-19. Rintitan daripada endemik ini banyak memberi kesan dalam pelbagai sektor. Antaranya ialah sektor pendidikan. Seperti yang kita sedia maklum, pelajar sekolah maupun pelajar universiti mengikuti pengajaran dan pembelajaran dari rumah. Jadi sedikit sebanyak ia memberi kesan yang mendalam kepada pelajar maupun warga pendidik. Jadi soalan saya kepada Puan Asi, apakah cabaran dalam pelaksanaan PDPR serta langkah yang diambil oleh Jabatan Pendidikan dan harapan Puan Asi sendiri? Silakan Puan Asi. Terima kasih moderator kita, Cik Muhammad Faizullah bin Mazlan. Terima kasih kerana memberikan peluang kepada saya untuk memberi penerangan berkaitan dengan pelaksanaan PDPR. Pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR bermaksud pengajaran dan pembelajaran PDP yang dilaksanakan di rumah atau pusat komuniti atau di mana-mana lokasi yang bersesuaian. PDPR boleh dilaksanakan dalam talian atau luar talian secara berstruktur dan terancang. PDPR dilaksanakan apabila murid tidak dapat hadir ke sekolah dalam satu tempoh yang tertentu atas sebab bencana atau wabak atau sebab-sebab lain dengan kelulusan pendaftaran negeri. Kementerian Pelajaran Malaysia juga menghadapi beberapa cabaran dalam pelaksanaan PDPR kerana pelaksanaan PDPR mestilah memenuhi prinsip asas yang diperlukan untuk memberikan ruang dan peluang kepada pihak sekolah mengatur strategi untuk memastikan proses pengajaran dan pembelajaran berlaku secara optimum. KPM kena memastikan tiada murid yang tercicir dalam pelajaran dan guru hendaklah meneroka cara yang berbeza dan bersesuaian untuk kelangsungan dan peningkatan penglibatan murid dalam PDPR. Guru juga perlu memastikan standard kandungan dan standard pembelajaran yang disampaikan melalui kaedah yang pelbagai dan bersesuaian serta mengambil kira kecenderungan dan keupayaan murid. Kementerian Pelajaran Malaysia juga telah mengambil beberapa langkah dan beberapa kaedah pelaksanaan PDPR ini mengikut kesesuaian ibu bapa, guru-guru dan murid-murid.
PDPR boleh dilaksanakan secara dalam talian atau luar talian atau secara off-site. Guru boleh melaksanakan PDPR dengan menggunakan satu daripada kaedah ini atau gabungan kaedah mengikut kesesuaian. PDPR secara talian berlaku apabila terdapat capaian internet dan penggunaan peranti yang membolehkan murid belajar secara masa sebenar melalui Google Meet, rakaman atau tugasan dalam talian. PDPR secara luar talian berlaku tanpa capaian internet, tetapi murid belajar menggunakan peranti seperti komputer, tablet atau telefon pintar. Proses muat turun bahan dilakukan semasa terdapat capaian internet dan diberikan kepada murid melalui medium komunikasi yang bersesuaian. Pengajaran dan pembelajaran di rumah secara off-site ialah pendekatan pembelajaran yang berlaku di lokasi seperti pusat komuniti di mana-mana premis yang diisytiharkan sebagai pusat pemindahan sementara akibat bencana atau wabak. Pembelajaran boleh berlaku secara kendiri atau dengan bimbingan Academic Support Team AST yang terdiri daripada pegawai PPD atau guru sekolah yang terlantik. KPM telah mengambil beberapa langkah untuk melancarkan kaedah PDPR ni dengan mengambil hampir 14,000 guru dan telah ditempatkan untuk mengatasi masalah kekurangan guru. KPM juga telah meningkatkan usaha mengenal pasti dan menangani peratusan pelajar dan guru yang berdepan dengan masalah kesihatan mental serta lesu upaya. Demikian, inilah penerangan berkaitan dengan pelaksanaan PDPR, cabaran dan langkah yang telah diambil oleh KPM. Saya rasa setakat ini saja berkaitan dengan pelaksanaan PDPR oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Puan Asy atas perkongsian pelaksanaan PDPR itu tadi. Seterusnya saya ingin beralih kepada Cikgu Hadi. Abdul Hadi bin Abu, apakah perbezaan kaedah pengajaran dan pembelajaran dan cabaran sebagai guru dalam PDPR serta langkah yang perlu diambil oleh guru dan harapan Cikgu Hadi sebagai pendidik. Silakan Cikgu Hadi. Terima kasih Tuan Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan diri dulu. Saya Abdul Hadi bin Abu, bertugas di Sekolah Menengah Bandar Indah Kota sebagai guru selama 15 tahun. Okey, yang kita nampak perbezaan ketara dalam PDPR dengan yang sebelum ni ialah secara bersemuka ni kita boleh kontrol anak murid kita dengan PDPR ni cuma secara online kita tak dapat body language pelajar-pelajar kita untuk kita monitor. Dari segi perbezaan lain, dia dijalankan PDPR ni dijalankan secara dalam talian ya. Cabaran sebagai guru dalam proses pembelajaran PDPR ni, yang pertama yang saya jumpa kita masalah dari segi line internet gangguan semasa sesi pembelajaran PDPR. Yang kedua, perkongsian peranti untuk memulakan PDPR ni antara adik-beradik keluarga yang belajar tu ada masalah sikit . Yang ketiga, pelajar kita kurang pendedahan dari segi digitalnya, pembelajaran secara dalam talian ni. Sebab kita buat PDPR ni pun secara mengejut, memang ambil masa sikit untuk pelajar-pelajar kita untuk mengadaptasikan komunikasi digital ni. Solusi ataupun langkah-langkah yang diambil oleh pihak sekolah dan rakan-rakan warga pendidik. Yang pertama, kita
menggunakan sebaik mungkin medium buku teks tu, kita photostat untuk diserahkan kepada ibu bapa di pondok pengawal sekolah sebagai rujukan mereka supaya ibu bapa tu menggunakan semium yang mungkin pembelajaran dalam buku teks ni. Yang kedua, langkah pihak sekolah kita ambil, kita memohon dengan pihak kementerian mengadakan kursus pendedahan pembelajaran dalam talian ni kepada guru-guru yang akan mengendalikan kursus mengendalikan kelas PDPR. Yang ketiga, sebagai warga pendidik ni, kita cabaran untuk menghasilkan satu video tu lah. Tapi daripada pihak saya sebagai warga pendidik ni, kita merekod kaedah pembelajaran melalui PowerPoint dan kita salurkan kepada saluran YouTube untuk kita bagi kepada pelajar-pelajar kita untuk dorang akses bila-bila masa lah. Yang seterusnya, harapan dengan pihak sekolah ni, dengan rakan-rakan warga pendidik ni, kita minta lah pihak kementerian supaya meneliti suatu kawasan ni dari segi capaian internet lah. Kita minta pihak kementerian mengkaji semula pencapaian internet lah di satu kawasan tu, kerana kita sedia maklum capaian internet ni terlalu slow sangat lah. Masa kita buat pembelajaran online ni memang ada masalah besar lah dari situ. Yang lain tu, kita memohon pihak kementerian mengadakan kursus dengan kadar segera lah. Sebab kita pun ada wakil pihak kementerian ni. Itulah, yang lain setakat ni tak ada apa. Okey, sekian daripada saya, daripada wakil daripada sekolah dalam Kota. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada ahli panel kita, Cikgu Hadi itu tadi. Sekarang kita balik pula kepada ahli panel kita, Saudara Nik Muhammad. Sebentar tadi Puan Arsi ada menyebut tentang pelaksanaan PDPR. Jadinya apakah cabaran yang dihadapi oleh mahasiswa dan pendekatan yang perlu diambil sebagai seorang mahasiswa atau pelajar, serta harapan mahasiswa dalam pelaksanaan PDPR. Silakan Cik Muhammad. Okey, terima kasih kepada moderator Cik Muhammad Faizullah bin Mazlan. Salam sejahtera kepada ahli panel Cik Puan Arsi dan Cikgu Abdul Hadi. Okey, untuk penerangan berkenaan isu yang diberikan oleh moderator, cabaran yang dihadapi sebagai pelajar atau mahasiswa dalam PDPR. Cabaran yang pertama adalah masalah data dan capaian internet. Ini kerana dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti tinggal di kawasan pendalaman dan tidak berkemampuan untuk membeli dan melanggan plan internet. Cabaran yang kedua, persekitaran pelajar yang kurang kondusif di mana gangguan oleh ahli keluarga sendiri ketika sesi PDPR berlangsung. Cabaran ketiga ialah sikap tenaga pengajar yang kurang memahami pelajar di mana setengah tenaga pengajar memberi tugasan yang banyak dan masa yang singkat untuk dihantar. Cabaran yang keempat, sikap pelajar yang kurang berdisiplin di mana setengah pelajar tidak memberi tumpuan sepenuhnya ketika sesi PDPR berlangsung. Okey, untuk pendekatan yang perlu diambil sebagai pelajar atau mahasiswa dalam menghadapi isu ini, pelajar perlu membuat jadual harian yang bersistematik bagi mengelak berlaku pertindihan masa pembelajaran dan aktiviti harian lain. Pendekatan kedua, pelajar perlu membuat persediaan awal untuk menghadapi tarikh-tarikh penting seperti tarikh menghantar tugasan, kuis, ujian dan peperiksaan akhir. Pendekatan ketiga, pelajar perlulah bersikap positif dan sentiasa memahami bahawa tanggungjawab seorang pelajar adalah sangat besar untuk menjadi seorang modal insan yang berintelektual dan berkarisma tinggi. Okey, akhir sekali, harapan saya sebagai mahasiswa dan hampir 36% atau 1.8 juta pelajar yang tiada akses pembelajaran atas beberapa faktor. Antara alternatif yang boleh diambil ialah kerajaan perlu memperluas atau menaik taraf pusat internet komuniti
supaya pelajar dapat mengakses internet secara percuma. Harapan yang kedua adalah tenaga pengajar perlu lebih mempertimbangkan alasan pelajar yang mengalami masalah capaian internet dengan mencari alternatif lain seperti merakam sesi PDPR agar maklumat yang disampaikan dapat diakses kembali oleh pelajar berkenaan. Saya rasa itu sajalah penerangan daripada saya. Kembali kepada Tuan Moderator. Sekian, terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada ketiga-tiga ahli panel kita, Puan RC, Cikgu Hadi dan Saudara Nik Muhammad, kerana sudi hadir dan sudi menyuarakan pendapat masing-masing pada hari ini. Semoga apa yang kita dapat hari ini tidak sekadar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Nampaknya masa amat mencuburi kita. Sebelum berakhir, saya berharap semua mendapat manfaat daripada topik kita pada hari ini. Pengayuh sudah di tangan, perahu sudah di air. Fikir-fikirkan dan jangan sekali berhenti berfikir. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sekian. Terima kasih.